sinonimnya seharusnya difahami adalah keyakinan. Maka daripada situ ada keimanan yang naik turun. Dan itulah yang berlaku kepada keyakinan kita. Keyakinan kita ada waktu sangat yakin, ada waktu dia tak yakin. Dan most of it tak yakin. Dan most of it jadi lemah keyakinan. Ada waktu kita yakinnya kuat. Jadi iman tu sentiasa naik turun. Bila sebut iman naik turun, ya apa kefahaman yang harus ada? Iaitu keyakinan kita yang up and down, up and down, up and down. Belajar daripada kecil tu naik apa tu jongkang jongkit. Juma pernah naik jongkang jongkit kecil dulu. Jadi jongkang jongkit ada waktu kita kat atas, ada waktu kat bawah kan. So that is how the iman is. Sewaktu imannya lemah, apa yang berlaku? Kita jatuh dalam maksiat. Bila imannya lemah. Bila imannya lemah, apa yang berlaku? Kita tak buat amalan. Bila tidak ada keyakinan ataupun lemah keyakinan, kita malas nak buat amalan. Jadi, apa yang Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti sebut, jiwa manusia yang tidak beriringan dengan amal soleh menunjukkan bahawasanya iman yang lemah, keyakinan yang lemah. Itu yang bahaya. Sebab apa? The first encounter is waktu nazak kematian. Waktu nazak kematian itu menguji keyakinan. Yang the final countdown, betul-betul final countdown. And nak lepas ujian tersebut perlu kepada training yang besar. Bila trainingnya, the more time you have to train, the more prepared we are. Hari Sabtu ni, the first game World Cup, Rugby World Cup. I look forward to that. And the coaches has prepared for that many years back. Dia tak cakap mengenai 6 bulan tau. All these coaches international level. Dia dah prepare many years. Saya follow benda ni dan saya apply tengok macam mana untuk sebatu pertandingan. Contoh satu kes sekejap sikit lah, looping kejap. By the name of Eddie Jones. Eddie Jones, dia pernah coach Australia punya rugby dan they are doing very well. Monaghan All Black, that's fine. Kemudian Jepun panggil Eddie Jones. Maka pasukan Jepun boleh naik sehingga kan boleh mengalahkan South Africa. Kemudian yang terakhir UK, England yang paling company pasukan yang paling kaya lah, pasukan rugby yang paling kaya, they paid Eddie Jones by millions. So of course Eddie Jones pergi ke England dan Eddie Jones bercakap mengenai 4 years preparation team dia. Itu untuk pertarungan di dunia, just to grab the World Cup. So kita ni Allah Ta'ala bagi umur daripada lahir. Jadi kebiasaan secara tradisi lah, Rasulullah pun sebut umur umatku adalah sekitar 63 tahun, 65 tahun. So bayangkan kita daripada umur baligh, kalau perempuan 9 tahun, kalau laki-laki 10-11 tahun kan. Jadi orang kita perhatikan yang kita lahir dalam Islam ni lah, yang kita lahir dalam keluarga Islam ini, berapa tahun kita ada to prepare for that final event? Berapa tahun ada, Fas? Say that kematian pada umur 67. Lama sikit lah. 67 tolak 9? 58. 58. 58. Matematik ancus ni, simple calculation. 58 tahun. Right? 58 tahun. Jadi that is the period yang kita ada prepare for that event. Jadi orang yang dapat opportunity
kesadaran daripada awal lagi to prepare for that event, agaknya macam mana dia face the situation. Very different than orang yang tak ada preparation ataupun yang very short preparation. Betul tak? Inilah yang disampaikan oleh Dr. Syed Ramadan Al-Buti. Bagaimana kebimbangan yang paling besar, bahaya yang paling besar adalah hidup yang tidak diiringi dengan amalan. So kupasan lanjut adalah amalan yang macam mana, kan? Mungkin kita yang Islam baka ni selalu menganggapkan aku dah solat apa, tak tinggal solat, aku puasa apa, zakat apa. So we say that we are okay. In the end kita tak ada amalan lah maksudnya. Sebab yang wajib itu, yang fardu itu dalam kacamata tasawuf tidak dikira sebagai amalan yang dibawa. Amalan yang dibawa itu, yang dimaksudkan amalan ialah yang kita voluntarily nak buat. Kita nak baca Quran, kita nak selawat, kita ni, maka di situlah datangnya ajaran tarekat. Tarekat mendidik ahli-ahlinya dengan kewajipan mengerjakan amalan sunat dan juga wirid-wirid dan zikir. It is to prepare the group, to prepare the team menjadi orang-orang yang ada amalan. Itu maksudnya golongan tarekat ini. So tarekat ada dua seperti yang kita sebut minggu lalu. Tarekat yang general dan tarekat yang spesifik. Yanti masih ingat tak Yanti tanya tu? So saya nak expand daripada situ supaya ada gambaran yang betul mengenai apa yang dikatakan tarekat dan apa yang berlaku sekarang pada perception masyarakat dan apa yang harus kita faham. Right. The fundamental ataupun dia punya basicnya adalah kita sebagai insan yang dihantar ke muka bumi ini oleh Allah Ta'ala untuk menguji kita. Apa nak ujinya? Uji bahawasanya kita mengaku dia sebagai Tuhan, kita sebagai makhluk. Jadi, bila kita sebagai makhluk, sebagai hamba, maka ada arahannya. Dan kita yang faham kenapa kita datang ke dunia ini, iaitu وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Untuk mengabdikan. Bila maksud mengabdikan, buat amalan. And dia punya tiketnya, pintunya adalah amalan yang wajib. Itu sebagai tiket pintunya. Dan tu mengesahkan ataupun tak sebagai buktinya, kita tengok para arif billah, para ulama, guru-guru, kehidupan mereka penuh dengan amalan. Kan? Kehidupan mereka tak ada lain, amalannya. Jadi sekarang, whatever work yang kita buat, apapun tugasan kita, apapun yang kita ditakdirkan hidup ni, sebagai seorang guru ke, sebagai seorang accountant ke, sebagai seorang peniaga ke, seorang rumah tangga ke, it doesn't matter as long as bab ibadah tadi boleh dilakukan. Right? So, bila kita duduk ni, hari-hari duduk sibuk, ada kuliah, ada apa semua ni, akhirnya nak apa? Macam pagi ni, kita masuk dalam session daripada pukul 8 sehingga bukan pukul 10 lah, setiap Rabu. Seronok kita apa semua. In the end, apa yang kita nak achieve? Boleh masuk dan chat. In the end, apa yang kita nak achieve? Seronok-seronok sebab sama-sama geng. Seronok-seronok boleh tengok kat Visa, boleh jumpa hai-hai kat sini. Seronok-seronok. Syok-syok. Ada group, ada kawan, ada circle. Enjoy. Pas kata keberkatan ilmu yang dapat. Yang dikata ilmu yang boleh diamal untuk mendapat keridaan Allah. Okey. Nak belajar ilmu mengenal Allah. Okey. Yes, setiap amalan ada ilmunya. Ustazah, tunggu Ustazah. Ustazah kata tambah amal. Nampak tak? So, what we see here, apa yang kita nampak di sini adalah berbeza-beza di antara setiap satu. Setiap orang ada dia punya, ya ada kata pencerahan ilmu,
ada nak beramal, dapat ilmu dan amal berstruktur, very good. Pencerahan ilmu, dapat tambah amalan, okay. Baik, teman-teman sekalian, sentiasa ingat bila kita buat sesuatu tu, kita kena faham dia punya struktur dia, in the end nak ke mana. Kan? Akhirnya nak apa? Kita pergi ke sekolah waktu kecil dulu, kan? Pergi ke sekolah. Waktu tu mungkin kita cuma follow mak ayah. Mak ayah kita pergi sekolah, kita pergi sekolah. Kawan-kawan semua pergi sekolah, kita pergi sekolah. Tapi bila kita dah lama pergi sekolah, maka lama-lama kita makin faham kenapa kita ke sekolah. Betul kan? Lama-lama kita makin faham. Jadi Aina, pada Aina lah, sekarang Aina dah habis sekolah. Waktu Aina duduk sekolah dulu, zaman Aina tingkatan 4, tingkatan 5, apa yang dalam pemikiran Aina waktu itu, ke sekolah tu untuk apa? Untuk belajar sebab nak exam. Nak exam, nampak tak? SPM, nak dapat achievement. It's very normal. Very normal for any student. Dia fikir adalah nak dapat result. Sebab apa? SPM tu penting kan? Sebab kita diajar SPM, result SPM is very important. So kita pun pergilah sekolah kulun. Sebab apa? Untuk result SPM. Right? So kita tanya pengetua pula. Kak Sherry sebagai pengetua yang melihat the whole thing, apabila dah selesai tugasan sebagai guru, pernah menjadi student, not only that you become the pengetua, bila you see the whole thing, what's the purpose of that education ataupun how do you see all those things? The time that we spend, the effort and money, everything kat situ tu, akhirnya untuk apa? Okay, Assalamualaikum semua ya. Ini bercakap daripada role model yang silap tu lah. Okay. Kan, memanglah kami guru-guru menekankan pendidikan. Right. Not only pendidikan lah, mula tu kami mantapkan dia punya sasiah dulu, sikap positif tu, nak melahirkan, biasanya kita cakap dalam pendidikan ni, nak melahirkan insan yang overall, maknanya seimbang punya rohani, intelek dan sebagainya kan. Jadi dan kami memang menekankan ilmu lah, you have to have the ilmu. Jadi datang ke sekolah tu mestilah dengan sikap yang positif, nak belajar, so that dengan ilmu, tak kira ilmu apa, tapi di sekolah ni banyaklah ilmu dunia kan, adalah sedikit pendidikan Islam yang kita ajar, so that dengan ilmu tu you will survive. Right. Survive, survive. Thank you Kak Sherry. Survive. Jadi ini kalau simple lah, just the gist lah ni. Ya, boleh saya tambah Kak Sherry, yang saya belajar daripada isteri saya guru kan. Dia cakap mengenai kemenjadian seorang murid dia. Ya. Jerry itulah. Kemenjadian seorang murid, betul tak? Ya, betul. That's right. Jadi the whole thing about sekolah, universiti adalah bercakap mengenai kemenjadian seorang murid. Jadi Kak Sherry sebagai pengetua, tugasan dia adalah memastikan guru-guru melaksanakan tugas mereka sebagai guru untuk nak memastikan pelajar yang datang ke sekolah menjadi seorang manusia. Ya. Kak saya kan. Jadi Kak Sherry sebagai koordinatornya, pengetuanya, nak memastikan guru-guru menjalankan tugasnya dalam mendeliver tugasan nak menjadikan manusia tadi. Right. Itu dekat sekolah ya. So kalau kita berhenti kat situ saja, kita bawa mati, maka tak tercapailah cerita ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Teman-teman yang saya kasih sekalian, poin yang saya ceritakan adalah saya nak kita semua satu kefahaman yang jitu dan tepat bahawasanya kita dalam proses apa yang saya spend masa, you apa spend masa ni adalah kemenjadian kita sebagai seorang hamba. Boleh tak? Setuju tak? This whole thing is about kemenjadian sebagai seorang hamba. Jadi mungkin ada yang macam-macam sebelum tak clear.
But today, I want everybody to have a very clear understanding. Yang saya duduk mengaji sebelum ni, saya tanya apa benda saya nak kan. Pergi sana, pergi sini, siang, pagi, malam, anak pergi dinner, tak pergi dinner, apa semua, anak ajak pergi holiday, kita kata tak mau, tak boleh, hayat sibuk mengaji semua. I ask myself, actually what do I want? What do I want? Ya. Kemudian sekarang bila orang minta pula tolong bagi slot apa semua ni, dan masuklah lagi semua, tanya balik, apa benda sebenarnya? Bercakap mengenai kemenjadian seorang hamba. So that's how I see lah. So I hope you can have the same understanding untuk kemenjadian seorang hamba. Dan saya membayangkan benda ni ambil iktibar daripada bagaimana the whole nation, the whole kita ni, umur kita daripada awal permulaan hidup, sibuk berada di sekolah dengan bajet yang besar. Tidak ada kaki tangan awam yang paling ramai. Do you know that? The most government servant di dalam Kementerian Pendidikan. Ya, betul. The biggest budget also pendidikan. Jadi bayangkan at national level, kaki tangan kerajaan yang paling ramai terdiri daripada jabatan Kementerian Pendidikan. Polis ke, askar ke, not as huge. Even hospital pun not as huge. In fact, pendidikan is 4 times more than hospital. Doktor, nurses semua tu, they are just a quarter of the whole of Kementerian Pendidikan. Then not only that, yang private pun ramai juga. Hospital private, university private, sekolah private, kan? Those are all the area of kemenjadian seorang manusia. Pun teman-teman sekalian, kita sentiasa ingat apa beza saya, apa beza aku ni yang dilahirkan dalam Islam dengan non-Muslim. Jadi kalau kita hidup sama juga macam non-Muslim, sibuk dengan setakat itu sahaja, maka sayanglah sebagai seorang manusia sahaja. Yang sepatutnya kita membawa diri kitanya adalah sebagai kemenjadian sebagai seorang hamba. So, oleh kerana topik ataupun tajuk besarnya ataupun ruang tayung besarnya adalah kemenjadian seorang hamba, maka what would be the first thing? The first step? The first step is to understand the structure ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Can see not the link? Nampak kan? Bayangkan nak menjadi seorang hamba, but tidak ada struktur ilmu tauhid, tidak ada kefahaman fiqh, tidak ada kefahaman tasawuf. We will not able to deliver. Tak akan mampu nak menjadi seorang hamba tadi. And that process is continuous. Bermula dengan tauhid. Yang tauhid adalah khusus untuk kenal Allah. Yang tasawuf untuk mengenal sebagai seorang hamba. Yang menjadi perantaraan si hamba dengan Khalik adalah ilmu fiqhnya. Can see the linkage between the three components di bawah satu hal besar, iaitu kemenjadian seorang hamba. Dan untuk kemenjadian seorang hamba dikena ada 3 tadi. This is another approach or explanation about apa yang sedang kita lakukan ni lah, apa yang sedang kita terlibat. Senang ke, simple ke, complicated ke, better understanding? What do you say? What do you think? Sorry coach, tadi yang last coach tolong recap coach, tertinggal sikit yang tentang ilmu fiqh tu. Now you were saying about tauhid, tentang kita kenal Allah, tasawuf, mengenal sebagai seorang hamba kan. And the other one coach, sorry. Penghubung di antara Khalik dengan makhluk itu adalah fiqhnya. Sebab kalau sekadar kenal Tuhan saja, sekadar kenal, kita duduk belajar ilmu tauhid, kenal saja, so what? Kan? Maka kena ada yang tasawuf pelengkapnya. Barulah ada matching. Nak
manifestedkan, nak menzahirkan kehambaan dengan ilmu tasawuf. Dan the connection between the tasawuf ataupun kehambaan dengan Khaliqnya adalah amalan yang dilakukan, iaitu ilmu fiqh. Dan di situlah yang Ramadan Al-Buti, Muhammad Said Ramadan Al-Buti sebut, bahaya terbesar apabila manusia ini tidak ada amalan. Bahaya terbesar bila tidak ada amalan. Bila tidak ada amalan, tidak ada penghubung di antara hamba dengan Khaliq. Sebab yang menjadi penghubung di antara Khaliq dengan hamba adalah amalan. Amalan juga adalah menunjukkan, membuktikan hamba ni kenal dia. Hamba yang kenal diri dia. Maka hamba yang kenal dirinya menghambakan diri kepada Allah. Caranya bagaimana? Dengan buat amalan. Dan yang paling besar lagi adalah amalan tadi pula tak diterima kalau tidak ada ilmu tauhid. Don't case. So we are at the very infant stage, at the very first stage, nak kenal Allah. Supaya amalan kita tadi diterima. Dan kita ada amalan yang kita lakukan. So you can see now the components, the interlinkage connection from one to another. The big picture, the smaller picture, the connection, the frame, the structure. Boleh nampak kan? Alhamdulillah. So ulasan sikit daripada siapa-siapa sebelum saya teruskan. Ulasan sikit, anybody would like to share? Apa highlight dia dapat? Can I say something? Yes. Okay, the word kemenjadian tu memang very big lah. Memang yang apa tu, pada pandangan kami guru-guru ni yang create that word, memang yang bijak lah, memang kena dengan falsafah pendidikan. Kalau ikut gambarannya, gambar seorang murid dan dia ada 4 penjuru lah, 4 penjuru yang kita nak kembangkan dia punya kemenjadian tu dari segi intelek, fizikal, rohani dan emosi. Terus? And complete sebagai manusia. So I'm relating to what you have mentioned, that is kemenjadian hamba. Maknanya ada 3 tadi yang seiring, yang perlu berjalan serentak, ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf, which has 3 angle lah, 3 sudut kan. Itu the faculty-nya. The elements and the faculty-nya. Okay. Tadi coach ada mention amalan tu ialah ibadah-ibadah yang sunat, maknanya bukan fardu. Betul? So where can nak jadikan hamba tadi tu, kemenjadian hamba tu, di mana nak letakkan tadi amal-amalan sunat tu? Sebab yang tadi yang 3 tu, contohnya yang ilmu fiqh tu, ya kita nyebab solat, puasa kan benda wajib, dan dia perlu ada ilmu tauhid supaya amalan kita diterima. But just now you said amalan ni ialah yang voluntary, outside the fardu. So ada kata macam mana tu? Is it additional angle maksudnya? Sebab ada yang voluntary tu maksudnya yang amalan sunat tu kan. Right. Confused ke? Tak. But I just want to listen to Kak Sherifnya dulu. Kak Sherif cakap apa lagi? Kan, sebab bila bukan Kak Sherif terkait, bukan nak sengaja mengaitkan, terkait dengan modal insan tadi, kemenjadian murid. Kalau gini. And then nak kaitkan juga sebab kita nak menjadi hamba kan. Dan tadi bila kata yang amalan tu yang outside from fardu tu memang agak terkesan jugalah. So macam mana nak dikaitkan yang tadi tu, yang outside from fardu tu, dengan kemenjadian seorang hamba? Sebab kalau yang 3 tadi structure tu, that is the
the main one yang apa tu? Betul. Yang fardu Is it termasuk fardu and sunat? Belum. Okey, macam ni Kak Syari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang Kelantan dia punya wakil jadi tau. Asalnya jadi orang kata dia kan. Kak Ustazah Mariam pun tahu, mungkin yang pun boleh tahu. Bila proses mak ayah nak membesarkan anak, dia kata, "Mung ni jadi orang ke tak?" Jadi daripada situlah mungkin datangnya perkataan kemenjadian. Jadi orang. Jadi orang ni jadi seorang manusia. Jadi sebab dia kena marah dengan pak saudara dia dulu, dia cakap apa? Dulu sebab kena marah dengan dia punya pak lang ke, pak su ke apa ke, jadi orang lah dia hari ni, dia kata. Menjadi seorang insan, dia kata. Jadi orang hari ni. So the term kemenjadian for these people, they can easily relate to the meaning of it. And then bila saya sebut soalan yang sama kepada my friends di belah pantai barat, kemenjadian seorang murid, kemenjadian ni, jadi dia tersedak sekejap. Nak fikir balik, nak ulas. Okay, Kak Syari ya, dan juga yang lain. Kita terlibat di dalam proses kemenjadian seorang manusia untuk hidup atas dunia. Semua kita terlibat di dalam proses kemenjadian seorang manusia. Dan akhirnya menjadilah kita seorang manusia. Okay. Now, yang besar lagi kita ni adalah menjadi seorang hamba. So Imam Ghazali tulis kitab banyak. The whole idea kitab daripada Imam Ghazali adalah mengenai kemenjadian seorang hamba. Specifically Minhajul Abidin, jalan para abid, orang yang hamba kepada Allah. Jadi nampak tak beza dia? Kemenjadian seorang murid, seorang insan dengan kemenjadian seorang hamba. Silibusnya apa? Silibusnya. Kan saya dah share 3 minggu lalu, 2 bukit, ingat tak? 2 bukit dengan ada semua tu. Yang tu masih kita berframe yang saya guna untuk sini. The whole thing is about kemenjadian. So dalam proses kemenjadian seorang hamba Kak Syari dan juga semuanya adalah, seandainya kita menggunakan neraca fiqh, maka segala amalan yang fardu tadi, kita dah kira sebagai seorang orang Islam. Dan sebagai seorang Islam. Okey apa? Maka itulah kefahaman dan juga pegangan yang digunakan pakai oleh ramai rakyat, ramai umat Islam. Sehingga kan bila dia dah solatnya 5 waktu, menjadikan cukup sebagai dikatakan orang Islam. Bila dia boleh puasa 30 hari sebulan, setiap tahun, dia dah qualified, dia kata aku ni orang Islam. Dia boleh buat zakat, semua follow yang fardu tu lah, rukun Islam tu. Right not? Pergi haji semua. Now, another group of people menggunakan neraca tasawuf. Dalam tasawuf Kak Syari, especially dalam tarikat punya ni, amalan sunat itu diwajibkan kepada ahli-ahlinya. Amalan sunat itu diwajibkan kepada ahli-ahlinya, termasuklah seperti tiap-tiap minggu ada amalan selawat secara kumpulan, setiap hari ada amalan selawat. Sedangkan benda itu semua itu adalah sunat. Tapi diwajibkan. Kenapa? Sebab definisi amal soleh itu adalah amalan yang kita buat outside daripada yang Allah Ta'ala request. Meaning to say the level is, I voluntarily want to do this to show my love. This is the bukti yang saya ni sebagai hamba yang tunduk kepada Allah Ta'ala. Itu dia punya falsafahnya. Nampak tak beza dia? Orang yang tidak ada tasawuf, yang cuma mengikut fiqh sahaja dan adanya tauhid. Jadi bayangkan kalau yang tak ada tauhid pula, cuma ada fiqh sahaja, lagilah jauh kupasannya, lagilah jauh dia punya tu. Sofa boleh follow ke? Boleh follow ke? Hari ni saya bagi frame structure supaya jelas kenapa kita buat ni. Jadi dapatkan pandangan yang helicopter view. Sebab nanti kita duduk sibuk dekat microscopic view, tak nampak yang helicopter view. So I akan bawa helicopter view, turun ada microscopic view. Tahu kan microscopic view, kita tengok rumput, akar semua.
helikopter view ni duduk atas tinggi melihat keseluruhannya. Right? So far we okay? So let's go down to the microscopic view. La ilaha illallah. April ada Fas? Fas Yes, ada April. April. Yes, April ada soalan, sorry. Assalamualaikum Coach dan juga semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit ya Coach, mungkin satu kita panggil bila Coach tanya apa yang dapat daripada structure yang Coach bagi tadi lah. So apa yang saya nampak kan Coach, sedikit kita panggil connectedness dia. Coach kata yang pertama adalah belajar tauhid kan. Yang kedua agar akidah kita tepat lah. Betul. Tauhid itu adalah untuk mengenal Allah. Dan kemudian kedua kita belajar fiqh agar ibadah kita sah. Iaitu hubung kita antara dengan Khaliq dan makhluknya. Okey, dan yang ketiga kita belajar tasawuf iaitu perbuatan hati agar hati kita bersih dan amalan kita juga diterima. Apa yang saya nampakkan Coach, saya terus nampak saling berkait dengan kita punya yang Coach share sebelum ni, iaitu the best hijrah plan. Sebab bila kita semua benda-benda ni adalah amalan. Tauhid juga ada amalan dia, fiqh ada amalan dia, tasawuf juga ada amalan dia. Bila Coach kata the best hijrah plan tu adalah satu, kita waspada dengan produk syaitan, bisikan syaitan, yang tipu daya syaitan dan geng. Yang kedua, kita menguruskan nafsu dengan lebih baik. Dan yang ketiga, kita busy dengan urusan akhirat. Yang keempat, berpaksikan Allah dan Rasulullah lah. So, apa yang saya nampak dekat sini, sebab bila Coach kata semua itu adalah amalan yang ketiga-tiga tadi tu adalah amalan-amalan, dia masuk dalam busy dalam hal akhirat tadi. Maksudnya bila kita macam kemenjadian kita sebagai seorang hamba, bila kita busy dengan urusan akhirat, is automatic hal dunia kita dah tersusun lah yang sebetulnya kan. Lepas tu walaupun structure the best hijrah plan tu Coach bagi awal, tapi sebenarnya kita macam tak nampak apa benda yang nak dimasukkan dekat situ. So bila hari ni Coach kata amalan-amalan tu, apa yang kita boleh masukkan bila Coach ada share juga dengan kita, iaitu solat 50 waktu solat tu. Itu memang buka minda saya lah. Saya kata, oh ini rupanya yang Coach nak masukkan dalam 4 hijrah plan tu, busy dengan urusan akhirat. Bila kita tengok solat kita rasa 5 waktu saja, sedangkan kita ada 50 waktu solat yang mana Coach sharekan. Dan saya honestly lah, saya belum mampu lagi dapat 50 tu. Alhamdulillah kita 50 waktu, 50 rakaat. 50 rakaat tu kan. Terus campur dengan yang Ghani Mu'akkad apa semua. Kemudian okey dah dapat satu. Oh okey, ini bendanya, strukturnya. So itulah amalannya yang sebenar. Sebab itu Coach kata yang fardu belum dikira lagi sebagai satu amalan untuk kita fatwa WS takwa tu. So linkage dia nampak. Takwa. So untuk amalan-amalan yang the next yang busy dengan urusan akhirat ni adalah yang untuk takwa kita. So Coach masukkan lagi pula dengan jutawan selawat kan. Kita ada selawat Jibril, kita ada selawat Sultan dan beberapa lagi lah. Sekarang saya rasa Coach bawa kita sikit-sikit ke arah tasawuf yang kalau kita dengar macam kita tak dapat tau. Kita tak dapat. But bila kita ada ulangan-ulangan dalam kelas-kelas yang second, third, kemudian lagi baru kita macam oh okay, that one is fulfill apa structure awal yang Coach bagi. Right. Yang saya rasa lah Coach. Alhamdulillah, very good. Very good. Puas hati saya dapat dengar tu orang yang ada connectedness ni. Dia April, dia punya connectedness dia tinggi. So she can relate, and it's good that bila April boleh share macam ni, yang lain pun boleh ikut sama kefahamannya.
Yang lain ada kefahaman tapi nak menyampaikan tu mungkin agak susah sedikit, nak cerita macam mana, tak keluar dia punya tu. Orang connectedness ni, dia kemampuan, dia nampak kaitan satu sama lain dan dia boleh share it out. Dan sama juga kita ada Linda share kat sini. Satu slide very good. Nanti Linda share dekat grup apa yang kita nak dengan menghadiri majlis ilmu, menuntut ilmu. Very simple, straightforward cara kita bagi ayatnya, the why-nya. Ia adalah untuk kemenjadian seorang hamba Allah. That one, power, kemenjadian seorang hamba Allah. Sebab yang masuk pergi ilmu ni macam-macam. Ada ikut kawan lah, ada sebab nak seronok-seronok, ada sebab diajak kawan semua. It's okay for the time, for the start. But at the end of the day, you must remember it's about kemenjadian seorang hamba Allah. Jadi kemenjadian seorang murid, seorang manusia pun bukan main lagi, dibelanjakan effortnya daripada kecil, daripada tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, and then university, kemudian lepas bila masuk kerja pun ada lagi kursus-kursus yang dia buat, seminar-seminar kan. Sekarang ni kat Malaysia dah ada satu fenomena baru, ada weekend semua belajar online lah, belajar marketing, semua tak habis-habis belajar kemenjadian seorang manusia, kemenjadian seorang manusia. Tetapi kita orang Islam mesti ingat bahawasanya kita ni kemenjadian seorang hamba. Dulu dah kemenjadian manusia, okeylah, dah jadi manusia ni. Sekarang masuklah episod kemenjadian seorang hamba. Jadi di manakah bermulanya kemenjadian seorang hamba? Dengan adanya ilmu tauhid yang dahulu. Dia mesti ada tauhid. Bila ada tauhid, selesai tauhid cantik, kemudian masuk dalam tasawuf, duduklah di situ, tauhid tasawuf, sampailah insya-Allah ajalnya sampai. Selamatlah kita. Dan hari ini saya tunjukkan bagaimana ulama besar dunia mengatakan bahaya yang paling besarnya adalah tidak ada amalan. That is to confirm yang bahawasanya apa yang kita buat ni betul. Dan nasib baik, bukan nasib baik, alhamdulillah, April boleh cerita semua. It makes me feel very good that people understand apa yang saya cuba sampaikan. It's not easy, but not many people talk like that. Mungkin yang ceritanya hanya yang piecemeal, dia punya separuh-separuh kat sana sini. Right. So, yang besar lagi sekali adalah pengesahan syahadah dulu. Pengesahan syahadah. Macam mana nak pastikan syahadah kita sah? Bila sebut la ilaha illallah, ilah itu mesti ada berapa? Mesti ada berapa elemen dalam ilah? Tiga. Ada? 3. Apa dia? Tapi yang coach dah ajar 2. Apa dia? Iftikar, istighna, makbul. Apa yang tu? Sorry coach, yang tu tak tahu. Okay. Baik, bila kita sebut la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, syahadah ada 2 kalimah. La ilaha illallah, 1, Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sebalik kalimah, 2 kalimah ini mesti ada 50 elemen. Mesti ada berapa? 50, 49 saja. 50 elemen. 50. Mak kena pastikan anak-anak tahu 50 elemen di sebalik kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selagi kita tak boleh cerita, tak boleh nak terangkan 50 elemen ini, kalimah syahadah kita tak sah. Saya share screen. Ingat ni, ingat betul-betul yang ni, sokmo-sokmo yang ni. Tahu ingat sokmo? Apa maksud ingat sokmo? Ingat selalu. Selalu. Sentiasa ingat. Always remember. Always remember. Asyhadu an la ilaha illallah 41. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 9. Bila boleh cerita 41 campur 9 ini dengan faham, barulah sah syahadah kita. Barulah sah syahadah kita. Selagi tak boleh cerita tu, kena mengaji.
sampai boleh cerita. Baik, saya nak quote daripada kitab Hukum Mempelajari Ilmu Tauhid. Dari sudut keterlibatan dengan ilmu tauhid sama ada belajar atau mengajarnya, dua, mengajar dan belajar, maka hukumnya adalah wajib. Jadi contoh, bila saya duk mengaji dengan Ustaz Mat, duk mengaji Ustaz Ni Ahmad, duk mengaji dengan Ustaz Walma, duk mengaji dengan Wagi Baba, semua duk mengaji tauhid ni, dah ada ilmunya, maka wajib saya cerita pula. Sekarang you all kejap. Zai. Salam. Yes, kejap Zai. Ya, sila Zai. Saya tengah bawa kelas kejap ni. Zai WhatsApp dulu, boleh? Ataupun ejen. Aha. 13,000 lagi pun. InsyaAllah boleh. Okey, boleh lock. Boleh. Okey. Okey, Zai, thank you. Salam. Pada my staff, Ruzaika, book timing slot. Sebab dia dengan customer pun. Baik, adalah wajib. So sekarang yang dah belajar dengan saya setahun ni, you kena slowly cerita dekat orang lain juga. Terutama kawan-kawan baik kita lah. Macam Ida, Pas, you punya Amal Rasamnya group. Betul kan? Kita ada kawan-kawan kita, saudara kita, best friend kita ni, kita semua ni kena sampaikan. Tanya dia, do you know that what does it mean, what does it take nak ngesahkan syahadah? Rukun syahadah. At least on that venue first. Kat Siti yang dah lama ni, yang dah agak orang kata apa, expert ni, dah ada lah modalnya nak bercerita, dah ada ilmu dia, tak boleh diam, kena cerita. Sebab bila kita cerita apa yang berlaku nanti, Allah Ta'ala buka lagi kefahamannya. Allah Ta'ala buka lagi kefahamannya. Dan dalam masa yang sama kita pun belajar juga. Ini saya rasakan sendiri. Bila Ustaz sebut, Mak kena cerita, Mak tahu banyak lah, dia kata. Mak kena cerita. Bila kita cerita, Allah Ta'ala buka kefahamannya. You only know that when you start doing it. Boleh ya? Sebab itulah saya latih dengan sesi kita ni, kita sharing balik, sharing dalam grup kita ni. Untuk nak memastikan apa yang kita faham tu betul, kita ada, saya tengok sama. So the same thing you all sekarang, yang dah ada sikit-sikit ni, boleh cerita dulu dekat sahabat-sahabat lain. Supaya bila mereka pun join sini, mereka pun dah ada yang basic-basic ni dah boleh dapat ulang balik. Boleh ya? Sebab kita makin lama makin ada yang baru-baru. So, the expectation is orang lama yang dah ada ni, you boleh brief kat mereka yang baru. Supaya mantap kita punya kefahaman juga, dan mereka pun ni. Apa yang mereka coach? Respon tanya apa 50 akoid. Akoid itu apa? Akoid yang kita pegang menjadi fundamentalnya, prinsipnya, elemennya, asasnya, bahasa Melayunya. Sah syahadah apabila 50 prinsip, 50 kefahaman, 50 elemen tadi kita faham dengan kefahaman. Kita dapat dengan kefahaman. Baik, saya sambung. Yang dimaksudkan dengan kewajipan dalam bentuk fardu ain ialah setiap orang diwajibkan mengetahui perkara akidah yang dapat mengeluarkan mereka daripada taklid, iaitu ikutan sembrono, kepada tahqiq, daripada taklid kepada tahqiq. Boleh masuk dalam chat tak? Daripada taklid kepada tahqiq. T-A-H-Q-I-Q. Apa maksud tahqiq? Ikutan ataupun pegangan yang bersandar kepada dalil. Maka dengan mengetahui tentang Allah melalui dalil yang ijmali,
sudah mengesahkan kesahihan akidah seseorang. Ada dalil ijmali. Contoh, seorang yang mengetahui 20 sifat yang wajib bagi Allah, apabila ditanyakan kepadanya dalil satu persatu bagi pembuktian setiap sifat yang 20 itu, maka dia hanya mampu mengatakan baharunya alam ini. Dia nampak related di antara dunia yang dia nampak depan mata dengan Allah Ta'ala yang menjadikan. Teman-teman, izinkan saya share real what saya face, saya lalui sewaktu di tingkatan 7 dulu. Dan New Zealanders, dia tak percaya Tuhan. Saya ingat lagi perbualan saya dengan Tony dan juga dengan siapa satu lagi, John. Mereka ni besar dengan kepercayaan, keyakinan ataupun akidah bahawasanya dunia ini terjadi dengan nature, semula jadi. Itu pegangan mereka. Subhanallah. Kita alhamdulillah lah daripada kecil kita percaya ada Tuhan. Mereka dididik oleh persekitaran, mak ayah mereka tak ada Tuhan dunia ni. Dan saya dengar sendiri mata telinga dia sebut, Ahmad, now everything is scientifically proven. It's nature, dia cakap. Why are you thinking about God? You can't even see the God, dia kata. Christian even live the thinking, the Christianity, dia kata. Macam-macam argument, bla bla bla. Saya kata, ya Allah, bila Allah Ta'ala tak bagi ya hidayah, dia punya pegang dia pasal tak ada Tuhan ni, begitu sekali. Nature, science. Dan yang parah sekali, kita pun samalah belajar bahawasanya hujan turun melalui proses pemeluapan. Kan? Belajar sains, proses pemeluapan hujan. Al-Quran sebut, Allah Ta'ala yang menurunkan hujan. Jadi, kena betul kat situ tu. So, bayangkan kita ni lahir dalam keluarga Islam yang mengatakan Allah tu ada. Tapi kalau kita semua senyap, berhenti kat situ sahaja, stop kat situ sahaja, sayang 1000 kali sayang. Kena move another stage. Apa itu yang dikatakan ketuhanan? Maka itulah datangnya ulama mengatakan kena faham ilmu tauhid. Kena faham ilmu tauhid supaya yakin, tahqiq mengenai ketuhanan. So, nak kenal Tuhan melalui 3 pintu. Apa pintu dia? Ingat tak? Fiqh tasawuf. Pintu ketuhanan melalui sifatnya, melalui perbuatannya, dan melalui namanya. Tu 3 pintu nak kenal Allah. Sifat, perbuatan, dan namanya. Asma'ul Husna yang kita sebut tadi, yang kita baca tadi, yang kita zikirkan tadi, menerangkan sifat dan perbuatan Allah Ta'ala. Asma'ul Husna yang kita sebut tadi, menerangkan apa? Sifat Allah Ta'ala, menerangkan perbuatan Allah Ta'ala. Sebab tu dia ada 2 bila kita zikir. Contoh, Ar-Rahman, Ya Rahman. Beza sama dengan semua ni ada 2. Al-Latif, Ya Latif. Al-Latif merujuk kepada the, T-H-E, the. Ya Latif, kita menyeru namanya. Waktu kami dalam amalan kami, ada waktu kita zikir Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif. Ada waktu kita zikir Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Al-Latif, Ya Latif. Ar-Rahman, Ya Rahman. Ar-Rashid. Mana-mana tak, Coach? Apa? Perbezaan antara Al dan Ya tu. Oh, banyak beza dia. Nanti kita sampai kita fokus sini dulu. Fokus cerita Tuhan dulu. Yang bab tu nanti kita sampai, nanti kita cerita dalam bab asma nanti. Right? Yang Al tu adalah untuk
Al tu adalah The. Ya Latif. Kita tunduk kepada dia, tezatnya. Al is the. Kemudian ya tu panggilan, kita menyeru namanya. Jadi penggunaan yang beza. Penggunaan yang beza. Suatu COVID baru ni kami diarah zikirnya Al-Latif, 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 Al-Latif. Hari biasa kita zikir Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Waktu COVID baru ni kami punya arahan adalah supaya kita sebut Al-Latif, 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 Al-Latif. Sedangkan hari-hari biasa amalan kita adalah Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Al menunjuk pada the. Jadi kita pengagungannya, penyerahannya Al-Latif. Ya Latif, kita menyeru memanggilnya. Baik. Balik kepada sifat dan perbuatan. Arabnya af'al, Melayunya perbuatan. Setiap zat maka ada 3 hal. Adanya sifat, adanya af'al, adanya asma'. Manusia, nak kenal manusia, sebab manusia ni ada depan kita. Kita boleh pegang, boleh rasa, kan, boleh peluk. Maka kita kenal orangnya tadi, dan terkait dengan orangnya tadi, kerana ada sifatnya, ada perbuatannya, dan memang dia ada nama. Syira. Nama Syira. Apa sifat Syira? Orangnya, karakternya macam mana? Apa yang Syira buat? Syira cat kindergarten semalam ya. Kat Tadika semalam ya. Betul kan Syira? Duk mengecat dekat bukan, yang cat tu cat dekat sekolah Kerendah. Malam saya ada program Merdeka, Sambutan Merdeka dekat Kota Tadika, Kemas. Yes, ya. Itu perbuatannya. Perbuatannya masak apa semua kan, perbuatan. Jadi untuk kita sebagai makhluk kena kenal perbuatan Allah Ta'ala. Nak kenal perbuatan Allah Ta'ala di mana? Dalam pengajian yang tak habis. Pengajian sokong-sokong ada pengaji. Right. So, sifatnya dulu, maka itulah kenapa kita belajar sifat 20. Sedangkan sifat Allah Ta'ala yang sebenarnya tak terkira, tak terbilang. Sifatnya tidak terkira, tidak terbilang. Cuma dengan faham sifat makni yang 7, 5 sifat salbiah, 1 nafsiyah, 7 maknawiyah, ini sudah memadai minimum untuk akal manusia tunduk dan patuh dalam proses menunduk penyerahan kepada Allah Ta'ala. Kemudian sifat tadi pula dibagi kepada 3 sifat tadi kan. Untuk apa? Untuk akal dapat faham. Oh, inilah yang dikatakan ketuhanan. Ketuhanan. Dengan ada 3 ni saja. Beza kalau kita bila faham dengan hafal sahaja. Baik, bagi yang dah lama ikut sedikit pagi ni, yang dah ikut, boleh ceritakan how do you see the connection sifat makni, sifat salbiah, sifat nafsiyah dan sifat maknawiyah. Ataupun yang 3 itulah dulu. Siapa boleh bantu sama-sama? Macam mana kita melihat kaitan makna atau juga penjelasan mengenai ketuhanan apabila kita faham sifat makni, sifat salbiah dan sifat nafsiyah. Orang baru mungkin boleh follow je, dengar je dulu, familiar. Nanti dalam tuition kita cover lebih detail sikit. Siapa nak share? Bukan nak cuba, siapa nak share? Sama-sama.
Kak Siti share coach boleh? Bagus. Kak Siti cuba Kak Siti rasa saya panggil nama Apa tu? Boleh rasa saya panggil nama Kak Siti ya? Kak Siti Tak sebut, tengok dapat tak? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kak Siti share apa yang ada dalam fikiran Kak Siti lah. Okay. Selama yang Kak Siti belajar. Alhamdulillah. Okay, so tapi saya nak share dulu sebelum tu. Sebenarnya kita ni dah belajar berkenaan dengan sifat 20 Allah ni. Dulu kita nyanyi Allah wujud qidam baqa kan, tapi tak merasai. Tapi memang ada kejutan bila masuk kelas tauhid ni, bila belajar macam ni, sebenarnya Kak Siti baru tahu pasal sifat nafsiyah, sifat salbiah, sifat ma'ni kan. Baru tahu dia punya structure, dia punya pecahan kan. So Alhamdulillah. So apa yang Kak Siti nak share kat sini, sifat dia memang dia kedudukan dia macam tu, sifat ma'ni, sifat salbiah, sifat nafsiyah. Tapi sebenarnya saya buat macam ni supaya apa? We get the understanding, a good understanding. Okay, faham coach. Sebab coach punya structure memang insya-Allah anchor. Memang anchor. Memang coach ajar tu anchor. Sebenarnya bila macam yang tadi bila April bawa tadi tu kan, masya-Allah, subhanallah, tabarakallah, memang daripada hijrah plan tu kan. So memang nampak terbuka kan. So alhamdulillah. So yang untuk yang untuk qaid ni, untuk kita yang sifat ma'ni, sifat salbiah, sifat nafsiyah ni. So yang Kak Siti nak share dulu sifat nafsiyah ni. Kalau tak ada sifat nafsiyah ni, tak adalah yang sifat ma'ni, sifat salbiah ni. Pada Kak Siti lah. Apa pahaman Kak Siti lah. Pahaman Kak Siti sebab sifat nafsiyah ni adalah orang cakap apa, dia wujud kan. Kalau zat ke apa ke tak ada, sebenarnya tak ada pun sifat ma'ni tu, tak ada sifat salbiah tu. Then bila dah ada sifat nafsiyah tu, wujud tu, then datanglah sifat ma'ni tu. Sifat ma'ni tu yang 7 tu kan. Ilmu hayat, kudrat iradat, ilmu hayat, kudrat iradat. Tak ingat lagi. Saya mulakan dengan hayat kita ni hidup. Hayat. Ada ilmu kita. Ilmu hayat, ilmu kudrat, iradat, sama, basar dan kalam. So, then datang sifat ma'ni. Bila dah ada wujud tu, datang sifat ma'ni. Sifat ma'ni ni sebenarnya bukan hanya 7 saja kan. Tapi Allah nak mentajalikan, untuk dia nak menzahirkan sifat-sifat dia kepada kita untuk kita mengenal dia. Kan? So seperti yang hadis Qudsi tu Kak Siti sangat ingat sikit, Allah tu dia adalah kanzan mahfi tu apa? Kanzan mahfi tu dia adalah yang dia khazadah yang tersembunyi dan dia nak dikenali. So cara untuk mengenali dia, inilah macam yang Coach cakap tadi tu. Sebenarnya sifat dia tu banyak kan, tapi kita minimum requirement tu sifat 20. So antaranya adalah sifat ma'ni yang 7 tu kan. So bila kita kata ilmu, so ilmu mengenal Allah kan, so dengan ilmu, so Allah ni apa yang dia buat mestilah dia ada ilmu, tapi kita kena ingat ilmu Allah tu bukan macam ilmu kita. Dia tunjukkan sedikit saja ilmu dia tu kan. So untuk pada akal kita menerima, kalau orang yang tak ada ilmu boleh ke nak buat itu, boleh ke nak buat ini, dan kembali kepada untuk kita nak kata dalil menunjukkan Allah tu ada ilmu ke semua tu, yang very minimum dia adalah adanya alam ini. Sebab apa? Kalau tak ada alam, kalau tak ada orang yang tak ada ilmu pun, boleh ke dia nak buat benda tu? Boleh ke dia nak buat benda ni? Boleh ke sebagai seorang ketua pun, boleh ke dia nak mentadbir dia punya organisasi dia kan? So Allah tunjuk sikit je, so ilmu. So contoh dia yang 7, yang untuk yang 7 tu lah. So hidup apa semua kan. So bermula daripada sifat nafsiyah. Then come sifat salbiah. Sifat salbiah yang 5 ni, Kak Siti ingat bila kau cakap, dan dia kita terkait juga dengan bila kita zikir subhanallah. Subhanallah. Sebab apa? Sifat salbiah ni dia untuk kita menolakkan sifat-sifat yang tak layak untuk Allah. Dia macam menafikan. Dia menolak, menafikan. So sifat salbiah ni dia ada 5 kan. Dia ada qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih,
dan wahdaniyah. So sifat salbiah ni dia menolakkan yang tak layak. Tak layak tu maksudnya apa? Allah tu qidam. Qidam tu maksudnya sedia. Allah tu sedia ada. Dia tak macam kita ada sebelum ni kita tak ada. Kan? So kita ada lepas kita tak ada, lepas tu kita ada. So macam Allah ni dia tak ada permulaan. Qidam. So sifat salbiah ni untuk menolak yang itu. Menolakkan yang Allah ni tak ada permulaan. So bapak dia kekal, dia tak ada kesudahan. Kan, so contoh dia macam itulah, and then qiyamuhu binafsihi, dia tak memerlukan pada apa-apa kan. Itu sifat salbiah ni come untuk tolak, untuk menafikan benda-benda yang tak layak untuk Allah. Hanya Allah. So dan yang itulah perkataan dan syahadah kita la ilaha illallah tu kan, ilah tu. So dia masuk kepada salbiah ni. Salbiah ni nak menolak apa saja yang tak layak untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dalam fikiran Kak Siti lah. Coach. Nasiah ni dan salbiah. Mantap. Jadi bila kita dapat faham seperti itu, boleh cerita macam tu, tandanya kita ada ilmu tauhid. Apa dia itu? Tandanya kita ada ilmu tauhid bila kita boleh cerita seperti tadi. Mantap. Paling sikit kena faham sifat makni, sifat salbiah, sifat nafsiyah. Barulah dia kata apa? Sah syahadah yang pertama, kalimah yang pertama tu dulu. Okey, terima kasih Kak Siti. Baik, teman-teman sekalian. Saya bawa dengan sifat makni dulu. Sebab saya dapat daripada Ustaz ni Ahmad, dia bawa cerita sifat makni dulu. Sebab sifat makni ni ada pada kita. Ada pada kita. Kita ni ada mata, kita ni ada telinga, kita ada lidah untuk berkata-kata. Dan 3 aspek inilah yang menunjukkan adanya manusia ini. Mana datang? Sebab ada yang punya penglihatan, ada yang punya pendengaran, ada yang punya berkata-kata tadi. Jadi untuk manusia nak faham siapa itu Tuhan, maka zat yang dikatakan Tuhan, yang kita sepatutnya tunduk dan patuh dan menyembahnya adalah satu zat yang ada hal tersebut. Maka dengan hal ini, very simple je, tokong apa semua tu, tak boleh melihat, tak boleh berkata-kata, tak boleh ni. Yang hampir disembah tu pasal apa? Selesai satu kat situ. Nah, kalau tak faham ini, bahawa Allah ada sifat Tuhan, satu zat yang dikatakan Tuhan yang kita tunduk, yang kita semua itu, tak ada 3 hal ini kau buat pun menunjukkan apa? Akal ni tak boleh pakai punya. Sebab itulah kita cerita ada 3 hukum. Ingat tak dulu kita belajar? Ada 3 hukum. Untuk nak kenal Allah, menggunakan hukum apa? Untuk nak kenal Allah. Akal. Jadi, soalannya kenapa perlu tahu 3 hukum? Ya. Kenapa perlu tahu 3 hukum? Ya, mana ni? Kat mana ni? Ada. Why do we need to understand 3 hukum? Hukum. Ya. Untuk tingkat iman tadi tu Coach, daripada taklid kepada apa tu? Keyakinan. Dia begini. This is the structure yang kena faham bahawasanya wujud kita ni dalam 3 hukum. Kita duduk dalam 3 hukum. Kita ada hukum adat, kita ada hukum akal dan ada hukum syarak. Struktur ni kena nampak di situ. Ada 3 hukum yang kita guna. Beza 3 hukum ni. Apa beza dia? Orang yang pernah ikut kelas. Kita ambil yang mana? Siapa dulu? Ida nak ambil yang mana Ida? Tak dengar suara Ida lama. Ida, you around? I think Coach driving. Driving. Okay, so excuse tak mau jawab Oh, sorry. What was the question? Tak apalah. You constant focus driving lah. So Fas. Okay, Fas. Fas. You still remember? Pick up mana satu yang jawab. Ingat yang hukum syarak lah.
Okey lah. Pandai dia. Betul lah. Apa itu hukum syarak? Hukum syarak ni adalah hukum yang ditetapkan oleh agama, wajib Syarak yang ada dibawa oleh Allah yang dibawa oleh Allah pada baginda sallallahu alaihi wasallam. suruh baginda Rasulullah SAW yang ada, kita ada wajib Hukum yang lima. hukum 5 tu, yes. Hukum 5. Okey. Okay. Itu satu hukum, itu satu jenis hukum. But then, there are 3 jenis hukum. Dia dipanggil hukum, bukan saja hukum syarak yang kita semua tahu, tapi ada lagi hukum akal dan ada hukum adat. So we need to differentiate ketiga-tiga jenis hukum ini, dan untuk nak mengenal Allah, dia tak pakai hukum syarak dan tak boleh pakai hukum adat. Dia menggunakan pintu hukum akal. Dan sememangnya akal dijadikan untuk mengenal Allah. Maka itulah kenapa tak ramai orang nak ngaji ilmu tauhid, sebab pecah kepala. Pening kepalanya. Betul tak, Syah? Betul tak, Siti? Betul tak, Syarif? Jadi akhirnya kita mengaji dengan kaedah hafal. Nak boleh faham bukan senang, ya. Nak boleh faham bukan senang. Jadi macam Kak Siti tadi, dia boleh jelaskan cerita hukum apa tu, sifat makni, sifat maknawiyah, sifat ni setelah berapa lama prosesnya? Berapa jam? Masa mencari tu ayat perkataan tak betul. Lama coach nak memahami. Sebab dia kadang tu kan coach, kita rasa macam kita dah nampak, tapi sebenarnya tak nampak. Sebenarnya tak betul. Sebab tu kita kena sebut. Bila coach confirmkan itu adalah pahaman, dan akal kita okey, boleh terima balik. Dia macam tu. Sebab then dia it's not a one day punya belajar lah. Correct lah. So dalam proses kita belajar ni, ada Allah Ta'ala bagi apa? Banyak manfaat. Tahu tak? Ikan-ikan di lautan, binatang-binatang di seluruhnya berdoa. Apa doanya? Ampun dosa kita semua. Tak faham tak apa. Yang penting, komitmen. Itu siapa saya biasa sebut apa? Try, jangan rely on recording. Kadang-kadang bila kita dah ada recording, kita kata tak apalah, ada hal lain, kita tunggu yang baca yang apa, join yang recording ni. Recording is not the session now. Recording is kita nak ulang kaji balik. The session is this. Bila kita direct macam ni kan, this is real the session. This is the real session. Bukan tak boleh recording, boleh record dengan untuk tujuan ulang kaji. Dan saya tak mahu kerana ada recording, kita dengan senang kata kita put aside, tak apalah, ada hal lain supaya nanti kita follow yang recording. Jadi setan masuk kat situ. Tak apalah, dia bagi bisikan. Tak payahlah, ada recording apa. Okey. Dan apa yang terjadi, recording pun akhirnya tak tengok juga. Sebab itulah Ustaz Aziz, Ustaz Musin, berapa lagi Ustaz, bila saya tanya dia boleh tak rekod apa semua, dia kata, direct dia cakap, kalau kita boleh datang yang sesi bersama direct dengan dia, tu tandanya Allah Ta'ala nak bagi ilmu kat kita lah. Dia kata, dia lorongkan, dia mudahkan. Tapi saat kita mula ada tak punya recording semua, akhirnya recording pun tak tengok, mana tak ada rezeki situ. Jadi itulah antara perkara yang saya share juga kat sini. Baik, hukum akal, balik pada situ hukum akal. Hukum adat dan hukum akal. Pas dah jawab tadi tu. Kak Syarif lah, apa beza hukum adat dan hukum akal? Cuba ya coach. Okey, nak mengenal Allah pada hukum akal lah. Correct. Akal ni ada hukum akal ada apa ni coach? Hukum akal ada 3. Wajib pada akal, mustahil pada akal dan harus pada akal.
Correct. Wajib pada akal, maknanya wajib ada. Okay. Akal menerima benda ni kok mana-mana pun mesti ada. Ya. Wajib akal lagi. Okey, berlawanannya mustahil tu yang akal tak boleh terima. That's right. Mustahil Allah tak melihat sebagainya. Itulah. Okey. Harus pada akal, sama ada boleh jadi ada ataupun boleh jadi tiada. Alright. Bagus. Thank you. So teman-teman sekalian, maka daripada hukum akal inilah keluarnya sifat wajib, sifat mustahil dan sifat harus pada Allah Ta'ala. Jadi bila kita faham bahawasanya yang wajib pada Allah ini ilmu dia, yang mustahil pada Allah ini, dan yang harus pada Allah ini. Yang wajib pada Rasul 4, yang mustahil pada Rasul 4, dan yang harus pada Rasul 1. Jadi 4 campur 4 campur 1, 9. Itu senang. Tapi yang tahnya adalah nak kena faham yang sifat kepada ketuhanan tadi. Yang wajibnya ada 20. Yang mustahil 20. Yang harus ada 1. Jadi dia punya argumentnya adalah dulu kita zaman sekolah kita hafal sebab masa dan keadaan apa semua tu menyebabkan setakat tu sahaja yang boleh perlu waktu itu. Fair enough. But as we move on in life, banyak ilmu lain yang kita dapat, tapi seandainya ilmu ini tak dia fahami, tak terjawab kita nanti depan Allah Ta'ala. Mathematics, math boleh buat. Ilmu macam-macam, pengurusan semua, galapun semua boleh buat. Tapi dalam bab ilmu sifat 20 kita tak faham, tak boleh nak cerita, sedangkan ilmu lain kita boleh cerita, tak terjawab kita dengan Allah Ta'ala nanti. Cuma boleh buat roti, kemain banyak dia buat. Ada buat biskut lah, kek lah, betul tak? Macam-macam ilmu kerotian. Ilmu kerotian, betul tak? Jadi nak buat roti kena ada apa? Cuma? Tak tahu. Lagi? Kalau dari segi peralatan, equipment dia mesin lah. Yeast, kena ada yeast tak? Yeast. Nampak tak? Dia dengan mudah dia boleh cerita. Nak buat roti, kena ada ni. Kemudian bancuhan. Juma tahu tak bancuhan yang kata, ini bancuhan ni boleh akan cantik rotinya. Kalau bancuhan macam ni, tak cantik rotinya. Boleh baca tak? Boleh tahu tak? Texture dough tu kita kena tahu. Nampak tak? So, kita dah expert dalam bab roti. It's okay untuk perjalanan semua. Tetapi teman-teman sekalian, satu perkara yang kena ingat juga adalah seandainya makanan kita tahu basi tak basi, kalau kita dalam bab roti, si Juma tadi tahu doughnya macam mana, bagus tak macam mana, kita buat kek pun kita tahu macam mana, buat sambal bilis kita tahu sama ada ini akan jadi tak jadi. Satu perkara yang kita kena ingat, apakah yang membatalkan syahadah? Apakah perkara-perkara yang membatalkan Islam? Itu kena tahu semuanya. Tak tahu benda tu, mampus kita tak jawab benda yang. Sebab hal-hal yang semua kita tahu. Kan? Now sebelum tahu apa yang membatalkan syahadah, apa yang membatalkan Islam, the first step is apa yang mengesahkan syahadah, apa yang mengesahkan Islam, apa yang mengesahkan akidah. Yang mengesahkan syahadah apa dia? Apa yang mengesahkan syahadah? 5 rukun syahadah. Kan, yang mengesahkan syahadah tadilah. 50 akaid. 50 akaid itu. Inilah 41 akaid. Betul tak? Macam Juma, dia nak boleh qualified sebagai orang yang buat ada kilang, ada kedai roti. Kan? Dia kena belajar macam mana nak buat dough, berapa campuran air dengan yeast. Dalam proses tadi, adalah berlaku macam-macam kan. Ada waktu rotinya keras, ada waktunya bakarnya lebih, ada waktunya tak masak kan. Sebelum dapat satu formula,
roti yang cantik dan boleh ni. Maka begitulah juga teman-teman sekalian, proses nak memahami ilmu tauhid ini seperti yang Kak Siti sebutlah, melalui prosesnya yang lama sikit. Kena ada kesabaran, kena ada ketekunan supaya dapat dia punya gist dia tadi. Bila dah dapat, kita akan guna sepanjang hidup. Jadi bayangkan Juma buat roti dengan keadaan rotinya dekat dalam dia tak masak. Dia pun duk jual lah roti dia, dalamnya tak masak. Agak-agak customer datang beli tak? Tak datang. Apa berlaku pada kedai eventually? Tutup kedai. So bayangkan syahadah kita, duk pegang pada syahadah yang tak betul, tak belajar. Apa berlaku pada amalan kita? Tak boleh pakai. Tak diterima. Yang kita sadarnya bila? Di mahsyar nanti sadar. Boleh balik tak Malaysia? Boleh balik Malaysia pula? Boleh balik ke dunia tak lagi? Tak boleh. Juma buat roti sekarang, roti dia tak menjadi, orang tak beli, lama-lama tak masuk duit, dia tutup kedai. Dia boleh baiki lagi. Apa baikinya? Oh, orang cakap, Juma roti kau tak masak lah kat dalam. Kan? Dia pun baiki macam mana, baiki. Akhirnya boleh balik. Tapi teman-teman, bab syahadah ini, Ustaz Aziz sentiasa sebut, dia kena dikeluarkan, kena sebut, baru tahu benda tu sah tak sah. Sebab benda dekat dalam. Itu dalam kelas kita ni, the approach is always asking and sharing. Jadi saya puas hati bila dengar Kak Siti sebut tadi. Dapat kefahamannya. Jadi teman-teman, ada yang dengan dah lama-lama semua ni berbincanglah. Untuk nak mengesahkan apa yang kita faham tadi, benar dan patut. Boleh ya? Ingat, beza ilmu ni dengan ilmu lain. Sebab bila sebut aqaid, benda dekat dalam yang kita pegang. Fahaman kita betul atau salah, nobody knows until and unless kita berbicara kepada orang lain juga. Jadi kalau lebak roti tadi, kilang roti, tak masak dekat dalam, salah bancuan apa semua, nampak. Dan di impactnya hanya sekadar akhirnya kedai tutup. Impact, roti tak jadi. Tapi impact kerana tak faham tauhid, ke mana? Neraka. So, is it worth the risiko? Worth take the risk? No. So, bagilah effort. InsyaAllah Allah Ta'ala letak kita di atas jalan ini. Mudah-mudahan kita istiqamah, minta Allah bagi faham. Faham. So, hukum akal tadi dengan hukum adat kita sambung seterusnya. Baik, dah pukul 10. So, Faz, can we share, can we get to listen apa yang dapat hari ini from anybody? Faz, silakan Faz. Okay, Faz cuba ya. Any aha moment ke? Apa yang kita dapat ya. Well, hari ini Alhamdulillah rasa macam aha moment of revision. Kita yang coach dah terangkan, share dengan kita kan about a year ago. It just goes to show, I mean, ilmu tu sentiasa, walaupun kita tahu, kita dah salin, tapi kalau tak diulang kaji, sentiasa lupa. So kalau, what good is it if kita lupa kan? So kita dah cakap tadi kalau tentang iman, ilmu dan iman. So kadang-kadang kita terasa iman kita menurun, mungkin disebabkan situlah kot ilmu-ilmu yang tak diingat. But thank you semua, Kak Siti, April, Kak Sherry, semua sharing. It's good to hear from us, not from the guru, how they understand it. And the way I see today, the revision is the crux of the matter yang tentang sifat 20 tu. Sifat makni, sifat salbiah dan sifat nafsiah. Sifat
sifat nafsiah tu Kak Siti mention tentang kewujudan Allah, infinity before. The way I always understand it is infinity before, infinity after. That's right. And you can only so get words that- from my class, you know. So, yeah, Coach. Ya, Ustaz lain tak Apa ada dia, cerita infinity before after. Ah, Ustaz lain lah. Ya, Tak ada. tapi Macam tu lah. kita boleh faham macam tu. Yang ni lebih senang untuk kita faham. We can accept. Kita punya akal boleh we can relate to that, kan? Infinity before. I don't like to dwell on that much because I cannot fathom that infinity before, infinity Right. after. So kita kena sentiasa pegang kepada that fact. Kemudian kita tengok kepada sifat makni. So Allah memang nak kita kenal dia. Kita kenal dia dengan cara dia menzahirkan sifat-sifat itu kepada manusia. Dia punya creation. Dia dah jadikan manusia, dia jadikan kita semua supaya kita boleh rasakan sifat-sifat tu. Mata, hidup, kita hidup. Allah hidup. Jadi kita tahu hayat, Allah hayu. So Allah nampak. Allah bukan Allah bagi kita mata supaya kita boleh nampak, supaya kita boleh lihat. Tapi itu just a portion of how Allah wants to say that Allah tu nampak kita. Allah sentiasa, Allah maha nampak. Allah sentiasa tahu kan. Lepas tu sama, Allah mendengar. Allah bagi kita telinga supaya kita boleh rasakan, oh macam ni ya rasa mendengar. Macam ni ya nikmat mendengar. Jadi Allah zahirkan kepada manusia, kepada dia punya creation dia. Kemudian kita ada sifat hayat, makni, sifat hidup, hayat, sama kudrat, iradat, kehendak. Ya, kita belajar hari itu last week Coach cakap pasal kehendak. Kehendak, Allah ada kehendak. Kita manusia pun ada kita punya kehendak. Apa yang kita inginkan. So that feeling of kehendak, so that we understand that Allah punya kehendak berlainan dan Allah, we have to redha with Allah's kehendak. Iradat. Iradat is kuasanya, kuasa kita boleh melakukan sesuatu kat dunia ni, kita bekerja, kita pergi, kita menjalankan tugas-tugas kita semua. So begitulah juga Allah nak zahirkan sifat itu. Jadi kita faham sedikit, a little bit of what Allah means in sifat makni. And of course sifat nafs, apa tadi, sifat nafsiyah tadi, dan sifat salbiah. Okay, so sifat salbiah is the sifat, 5 sifat yang kita it makes Allah itu is divine. It's the divine being, that is worth for us to submit. So kita kena tahu yang itu sifat-sifat salbiah. You can only submit to the one that has this sifat. Correct. Beautiful. So, apa sifat salbiah? Idam, baqa, mukhalafatul hawadith, yahwu bi nafsih, wahdaniyah. 5 sifat ini we have pure understanding to submit, full submission, kan? Because other being ataupun zat-zat lain tidak memiliki sifat ini. Tidak memiliki sifat ini. Jadi makni dengan salbiah more than enough for us akal untuk menerima hakikat penyembahan pengabdian. Dan 2 makni dan salbiah tadi tak lengkap sekiranya tak ada nafsiyah. So 3 tu, the nafsiyah, salbiah, makni, dan untuk nak melengkapkannya adanya maknawiyah. Can see that? Sorry Coach nak tanya. Yang yang ni hanya ada pada Allah sajalah yang kita kena macam mana cakap? Siapa tanya tu? Jumaat. Oh, Jumaat belum masuk lagi proses tu. Tak apa. Sorry. Sorry, nanti kita buat tuition untuk you all.
Are you sure? Tuition to you all. Belum sampai lagi tu. Okay, bagus Fas. So, Fas, ada yes, siapa angkat tangan tu? Tadi, yes, Yanti ada soalan. Assalamualaikum. Sorry ganggu sekejap. Coach, macam yang coach dah ajar ni, jadi saya cubalah nak praktiskan. Jadi macam contoh bila dekat IG kan banyak doa-doa share. Jadi coach boleh ke suggest few doa yang boleh saya amalkan, taklah banyak sangat tapi yang powerful ones. Doa dan juga amalan. Contohnya macam amalan apa? Okay, Yanti you buat ni untuk sekarang ni dengan saya just nak benda tu lah kalau it's okay. Ya. Dia tak lari daripada 3, Yanti juga semua. Setiap hari kena ada 3 amalan. Apa dia? Istighfar, selawat dengan tahlil. Argument dia ataupun dia punya understandingnya very simple je. Yanti pagi tadi breakfast tak? Biasa breakfast apa? Breakfast lain-lain coach every day. Ya, of course. Maksudnya kita ada breakfast. Oh, okay, faham, baik. Right. And not only breakfast, we followed by lunch. Okay. And we followed by dinner. We eat and we drink. Okay, baik. We eat and we drink. Drink satu. It can be I plain water. It can be fruit juice. But the fact is, we drink. We need liquid in our body. Right. Bila kita makan, how many components ada makanannya? 3. Ada apa? Ada fiber. Lagi? Sayur. Lagi? Sama lah tu fiber sayur. Yelah, protein. Carbohydrate. That's right. Kita bila sebut makanan, maka dia ada elemen yang kita mesti ada, iaitu carbohydrate, protein and fats. This is where we get our calorie from. These 3 calorie provider ataupun nutrition yang datang bersama dengan makanan. This required by diri jasmani kita. Diri zahir kita. Perlu 3 ni. Nak kepada kalori. Kalori tadilah yang memberi tenaga untuk kita hidup. Maka fahamlah cerita mengenai BMR lah, kemudian ada BMI. Masih ingat BMR apa dia? Kak Siti senyum. Linda. Apa dia BMR? BMR, basal metabolism rate. Basal metabolic rate. Berapa tenaga yang diperlukan oleh badan menjadi pengukuran berapa banyak makanan yang harus kita makan setiap hari. Itu diri zahir kita. Now, not many people understand about makanan diri batin. So, cantik Yanti tanya tadi. Saya mahu setiap orang kita faham bahawasanya apabila diri zahir itu perlu makan, breakfastnya ada, lunchnya ada, airnya ada, kuihnya ada, macam-macam ada kita makan kan. Dessertnya ada, apa semua ada. Itu all about diri zahirnya. What about diri batin? Diri batin perlu kepada makanan juga. Jadi paling minimalnya 3 tadi. Perlu pada istighfar, perlu kepada selawat, perlu kepada zikir dan perlu kepada Quran. 4. Jadi kalau kita nak diri batin kita sehat, seumpama kita nak diri zahir kita yang sehat tadi, 4 benda ni kena ada setiap hari. Jadi saya bagi analogi macam ni supaya faham. Sebab kita melihat amalan tu in a different perspective. So now, when I put an analogy macam ni, does it help for you to understand the requirement, the necessity, keperluan, kewajipan yang kita pula ada amalan tadi? Boleh nampak tak? Boleh, insyaAllah. Terima kasih. 4 kena ada paling sikit. Apa dia? Istighfar. Kenapa kita hidup dalam dosa? Kan? Ada dosa zahir, ada dosa batin. Kena ada istighfar setiap hari. Waktu time banyak buat dosa,
istighfar banyak-banyaklah. Kan ada waktu kita banyak buat dosa. Tapi walaupun tak ada dosa kita rasakan, tetap kena buat istighfar. Sebab seandainya merasakan diri tidak berdosa, itulah dosa. So tak boleh tinggal istighfar. Yang kedua, kita kena selawat. Kenapa selawat? Sepertilah tadi makan nasi, makan protein, ada sayur apa semua, dia ada mixnya. Selawat tadilah yang membuka diri rohani kita. Selawatlah yang membuka diri rohani kita sebab Nabi Muhammad adalah bapa roh. Nabi Muhammad adalah bapa roh. Jadi kalau tak ada selawat, macam mana roh nak hidup? Roh tak hidup. Tapi makanan roh adalah zikir. Dengan la ilaha illallah. Paling sikit zikir setiap hari adalah 300. Mungkin dah mula ada yang dah mengamalkan zikir sekarang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas kita zikir, kita rasa badan dan jasmani kita, roh kita lain. Bila buat dengan faham. Nak faham, nak dapat zikir tadi supaya mantap, itulah yang kita belajar ni. Barulah sebut ilah tadi memberi kefahaman. Right? So yang paling simple yang saya boleh ajar sekarang ni pun adalah, okey, semua duduk dengan tegak. Kita tarik nafas. Fokus kepada diri dalam jantung, tengok jantung yang sedang berdegup, kan? So pejamkan matanya, tarik nafas. Jerit yang tidak berbunyi suaranya Allah. Jerit jiwanya yang menjerit memanggil nama Allah. Tarik nafas. Allah. Boleh amal yang tu 10 minit setiap. Pilihlah 5 minit ke 10 minit ke, I tell you. You feel it. You feel it. Coach, kalau yang macam Coach cakap buat Allah tu kan, kalau ada sanad tarekat tu lebih bagus kan, Coach? Okey, maka di situ datang dua perkara. Zikir ini dia ada dua jenis. Satu dipanggil zikir darajat, satu dizikir hasanah. Zikir hasanah untuk dapatkan pahala lah. Tapi berbeza dengan zikir darajat atau zikir tarikat sebab pertalian direct kepada Rasulullah. Ambil daripada guru, dapat pada guru sambung. Umpamanya, kita ada lampu yang ada wire connect. Jadi kita pergi on switch, cuah satu rumah. Itulah beza zikir tarikat dengan zikir darajat. Ikut mana-mana pun, maksudnya tak ramai orang berkesempatan ataupun tak ada rezekikan jumpa dengan guru yang ada sanad. Yang tak ada, yang tak kesempatan, contohnya lah, especially perempuan, sebab dia nak dapat zikir dari tarekat ni, dia kena dapat kebenaran suami. Sebab isteri ke mana-mana pun, dia punya batasan dengan suaminya. Jadi tak boleh tak ada kebenaran suami. Jadi seandainya tak dapat kebenaran suami, banyak-banyaklah berselawat. Dengan berselawat tadi, dia akan menarik zikir tadi pun bersama. Berbeza dengan orang lelaki. Orang lelaki dia kena cari guru untuk dapatkan zikir tarekat tadi. Zikir darajatnya, dan dia boleh balik ke rumah untuk diberi kepada isteri dan anak-anaknya. Dan untuk bagi zikir tarekat ini, betul nasi kabu daging bakar. Orang laki-laki tugas dia kena keluar cari dan bawa balik ke ni. Dan untuk zikir tarekat macam saya ada, tapi tak boleh bagi untuk sebab saya bukan khalifah. Tapi saya boleh bagi isteri saya, anak saya dalam lingkungan keluarga saya. Yang saya cerita tadi, atas data zikir darajat. Untuk zikir tarekat khusus, dia kena ada pengijazahan daripada guru yang memberi dia khalifah punya status untuk nak bagi dia punya sanad lah. Jadi kami adalah amal yang kami cuma boleh bagi untuk isteri dan anak-anak. Untuk mak pun tak boleh bagi.
Untuk mak pun tak boleh bagi, saya tak boleh bagi. Tapi saya boleh bagi untuk isteri dan anak-anak. Sebab tu penting, benda ni kena faham dengan betul. Tetapi orang perempuan ya yang dah faham cerita ni, seandainya ada masalah nak dapat, banyak-banyaklah berselawat. Sebab itulah dengan grup ni saya bawa selawat Sultan, selawat sekarang Dalailul Khairat. Jadi mudah-mudahan dengan semua buat amal ini, dalam bab zikir dan zikir yang buat tadi tu pun, dia punya makamnya lain. Makamnya lain. Sebab ada dia tu. Ada tu. Faham amalannya? Untuk diri batin. Dan bayangkan orang yang tidak pernah ada zikirnya, tidak pernah ada selawatnya, diri batinnya kekeringan, kelaparan. Dan dia jadi ke mana? Jadi jiwanya yang tak sihat, sakit mentalnya, gundah gelananya, anxiety disordernya, depressionnya, all those things lah. Kan? Okay, Yanti, faham? Pasti doa. Doa ada. Ingat empat dia kan? Apa dia empatnya? Quran, istighfar, selawat dengan zikir. So zikir yang 70,000 yang kita cerita semua ni adalah kuota, minimum kuota untuk nak selamat daripada api neraka, perisai neraka. 70,000 yang kita kena buat. Dan yang itulah seandainya kita buat 300 ataupun 100 sehari, setahun dapat 70,000. Okay. So Faz, are we okay Faz? Ada siapa tanya dia? Tanya. Syira. Ya, okay. Last question ya. Sebab kita dah 10.15. Juma nak tanya soalan. Silakan. Coach boleh nak tahu tak zikir apa yang paling baik lah yang kita boleh? La ilaha illallah dengan kefahaman. Okey ni saya tunjuk. Nampak ni? Kalau kita buat 300 sehari, ini minimum dalam kitab Aqidatul Najin sebut. 300 sehari, orang perempuan kan dia ada cuti. Cuti kan, setiap bulan ada cuti. Walaupun cuti-cuti setiap bulan itu, tetapi setahun dia tetap boleh dapat 70,000. Maknanya 300 hari seminggu 2,100. Ingatlah week 1 sampai week 13, week 14. So 2,000 yang hitam tu, yang font hitam adalah total tersimpan. Total tersimpan. Yang 2,100 tu tiap minggu buat. Tiap minggu buat, terkumpul lah. Jadi grup sini, yang sini semua dah selesai, 70,000 dah ramai dah. Semua dah selesai, Alhamdulillah. Yang baru lah belum. Yang barunya belum. So untuk 70,000 sebab saya dapat approval daripada Ustaz Mat dengan Baba Rahim. Dua-dua ni guru saya. Saya bagi tahu kat dia orang, saya nak bagi zikir 70,000 untuk mereka amalkan. Dia kata silakan. Jadi yang grup dah buat dulu tu memang ada pertalian dengan Ustaz Baba Rahim dan juga guru kepada Ustaz Mat. Ada gambar saya share. Dan Ustaz Mat saya tunjuk kat dia semua. Ini kita buat untuk yang bila dah belajar kalimah la ilaha illallah lah. Belajar kalimah la ilaha illallah bukan saja untuk ilmu. Belajar tu untuk nak amal. Betul tak? Kita belajar nak faham ni bukan sekadar untuk ilmu dapat tahu, tapi untuk nak mengamal, nak mengesahkan syahadah supaya kita boleh buat zikir la ilaha illallah dengan ada ilmu. Itu tujuannya. Jadi macam diorang tu dah belajar sampai satu peringkat, dah faham, okey kita buat zikirnya. Buat zikir. So yang baru ni kalau dah sebab apa? Kalau you buat zikir dengan tak ada ilmunya, atas dasar praktis, adalah dia punya tu. Tapi in terms of dia panggil makamnya, kosong. Dia kena ada ilmu, baru ada impactnya.
Okay? 70,000. Boleh faham kenapa 70,000? Yes, Juma? Juma tanya. Tak dah. Okey. Terima kasih Coach. Tak ada masalah betul. Nampak ceritanya. Oh, sorry. Saya terkemput. So yang 70,000 ni, ingat siapa nak mulakan pun dah boleh sebab kita dalam proses belajar tauhid. Tapi yang eloknya faham betul-betul yang tu kaun baru kaun yang tu. Untuk praktis jalan. Pak Imam Ibn Athaillah cakap apa? Daripada tak zikir dengan zikir, jauh lebih baik zikir walaupun tak faham. Zikir yang tak faham dengan zikir faham, of course zikir yang faham lebih tinggi lah. Dan zikir yang faham dengan zikir yang merasai, of course tinggilah zikir yang merasai. Jadi prosesnya. The point is, daripada tak zikir, lebih baiklah duduk dalam keadaan zikir. Dan oleh kerana kita ni dah mula dalam belajar ilmu tauhid, mudah-mudahan dah masuk dalam zon yang boleh diambil pakai. Bukan jadi macam zikir yang burung tiung punya zikir. Sebab kita dah mula belajar dah. Dah mula belajar, dah ada. Bila sebut ilah, tahu. Bismillah ilaha illallah, suaranya dah boleh beza dah. Allah adalah nama khas bagi zat yang wajib al-wujud. Bila sebut kalimah ilah, merujuk pada nafi isbat. Bila sebut ilah, adanya sifat mustaghnian, mufakiran, istirna dan iftikar. Tak pernah tahu dah ada dah. Dah masuk dalam zon tu dah. InsyaAllah. InsyaAllah. So yang lama, yang grup dulu, dah siap 70,000. The question is, do we maintain 300 per day or not? Ada orang ada orang tak ada. That one masing-masing lah. Ceritanya selesai yang 70,000 dulu. Okay, adalah kitanya. So, those yang dah pernah dulu, 300 hari is a must. Maintenance ya. Supaya setahun boleh kumpul 70,000. Boleh dapat 500,000 sehari lebih baik kan. Cuma dengan macam-macam hal, dengan selawat lagi ada, at least minimum 300. Sebab dah ada ibunya, dah ada foundation yang 70,000, okey lah. Yang menjadi pertanyaan, yang belum ada 70,000 pun. Itu penat tu. Belum ada 70,000. Segera selesaikan. Baik Faz, thank you very much. That's what we have the rezeki for this week. Mudah-mudahan ada kefahaman yang semakin menambah dengan imannya dan itu dalam proses menuju ke sebagai seorang hamba yang bertakwa. So shall we close our session dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin surah Al-Mudzammil nafsi. Aqilib annahu la yaqulu illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asri innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Baik, terima kasih banyak Coach. Terima kasih semua yang hadir. Terima kasih Coach. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Boleh tunggu sekejap. Boleh tunggu sekejap. Yang lain. Sekejap ada sikit. Kita tu okey. Kau sendiri dah keluar Dah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, akan nak saja ingatan mesra lah gitu untuk kita punya collection sebab insyaAllah kita akan setiap bulan lah kita akan buat collection untuk coach. Setakat ni kita ada baru 2 orang je yang transfer. Sebenarnya yang ni seikhlas hati, kita tak tetapkan berapa pun itu saja yang akan nak minta kerjasama lah. Sekira ada yang mungkin terlepas pandang, nanti kita akan share balik dekat grup student untuk kita transfer kepada akaun Coach Aini. Okay, itu saja yang akak nak, just ingatan mesra tu lah cik. Okay, itu saja. Dan tadi ada yang bercakap tentang tentang nak buat grup selawat tu kan, dekat batch baru kan. Nanti kita Linda dengan April kot mungkin boleh bantu.
Untuk selawat sultan. Boleh Boleh April? Kita bantu grup baru. Ya, Coach Liz dah ada buat kan Kak? Yang baru punya. Dah buat ya? Kalau Ada tak yang salah. tanya, sebab ada yang tanya, adakah yang terlepas pandang yang tak masuk? Adalah. Aina pun yang belum. itu. Itu lain. Itu lain ya? Itu lain. Itu yang bawa Quran itu. Okey. So yang ni kita insyaAllah yang grup baru dekat batch 3 kan. Nanti Linda kita punya ketua. April mantap. Just kita nak bagi-bahagikan grup. April mantap tu. Kalau selamat sultan bagi kat dia. April. Saya dah banyak. Yang dahsyat. Saya dah banyak. Yes, Linda boleh Linda masuk. dah banyak sial dia. Saya lari dulu. Linda dah full. Dengan Mona. Thank you backup saya. Mona. Saya boleh Kak April power. Just orang kita center. Ini just rezeki kita lah. bagikan 5 orang lah. Satu grup 5 orang. Nanti kita tengok dah kan. Ya. Mona dengan April. Nanti Okay, kita yes. Mona setuju. Baguslah Mona. kita buat penuh ni. Pintar. Kak, dan Kau sekarang. kita kat grup April dah ada template. masukkan nama dekat situ lah siapa yang batch 3 yang nak selawat. Tapi satu pesanan dia sebab kita dah ada banyak grup selawat sebenarnya sebelum-sebelum ni dan sangat menyedihkan lah. Menyedihkan kita dan menyedihkan coach juga sampai coach Betul. coach kata April apa ya bila dia orang nampak beria-ria nak pada awalnya tapi bila sampai dua tiga rangkap je lepas tu dah tak ada respon so sangat sedih tau. Coach sedih, saya pun lagilah sedih kan. Tapi memang dia cakap lah selawat sultan ni nak start ni bukan senang. Memang bukan senang. Kita Saya dulu ya Allah menangis-nangis wow bila Kat Liz kan. Apa yang buat seorang tu 33 pun rasa berat kan. 33 ya Allah bila masuk yang ke 9, 10 tu kan saya nangis tu. Macam mana tak apa, kita dah lalui proses tu. Tapi kena teruskan, yang kena terus. Yang lama ni kita ambil semangat adik-adik yang baru. Kita bagi semangat dan kita pun dapat semangat. Betul April cakap. Betul dia cakap. Kesian coach. Teringat coach cakap kalau pasal selawat dengan zikir ni, teringat yang coach cakap macam tebuan kan. Tebuan kita dah hidup, berapa tebuan tu kita dah hidup. Macam badan kita dah lama dah disalut dengan tiada zikir. Tiba nak start tu, nak tebuk tu. Dia badan kita tebuan tu lah. Bila kita nak buat tu tak boleh tapi kita bila ya Allah macam masa tu coach kata kita dibaluti dengan syaitan penuh kan masa tu. So masa tu macam ya Allah aku nak kurang nak buangkan benda-benda tu. Tu je lah yang ingat tak nak duduk dalam tebuan lama-lama. Tapi memang masa tu jihad lah betul coach Melissa. Even sekarang pun ada lagi daripada batch 1 pun tak habis. Ada ramai. Yang tak habis lagi pun ada. Apa insyaAllah kita Jadi teruskan. sebenarnya kan grup ni juga kita saling mengingatkan. Kita saling mengingatkan juga supaya kita dapat aura tu balik. Mana tu dengan adik-adik baru ni kita dapat aura baru. Kita yang lama ni dapat aura balik. Semangat tu datang. Kan? InsyaAllah kita sama-sama nanti buat. Nanti dah buat selawat sultan, boleh buat 70,000 apa tu. Betul. Saya buat mana orang lama yang nak balik pun boleh. Enjoy the journey tu, zikir. Nak buat tahlil tu buatlah selawat dulu. Selawat dulu. Buat selawat Buat selawat dulu buat tahlil. Then baru 70,000 yes. Jadi kena start lah, kalau tak boleh yang 70,000 tu. Ya. Ini kita boleh cakap kita melalui. Kita dah melalui ya. Dah melalui dia nangis-nangis tu mah. Sila. Lepas tu kucing mati. Pengalaman indah tu. Nak tanya. Selawat sultan ni kita kena buat berapa banyak? Everyday satu step lah macam tu. 17 lah kan? 100 je. Nanti kita dia bermula dengan 33 dulu. Sebab kita nak bagi 100 je. jangan berat sangat. Jangan berat sangat. 100 je. Apa nanti kita Kali 3 okey.
Okey. jadi ketua darjah nanti untuk grup tu. Boleh. Nanti InsyaAllah. Aina nak mantapkan dulu. Nanti dia ada 3 plan kita jadikan jutawan selawat. So mahirkan dulu untuk kita pergi. Actually Selawat Sultan ni fast track untuk jadi jutawan selawat. Nanti adalah berapa banyak yang kita nak tu kita boleh pilih. Ada 3 plan. 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 Tapi yang Fas rasa Nanti dia sebenarnya Selawat Sultan tu kalau dia punya fadilat tu memang besar lah, tapi kita tak mau tengok kita jangan jadi umat yang jahat yang buat amalan untuk ganjaran. So first kali kena betulkan niat. You all nak selawat untuk apa? Untuk siapa? Itu yang paling penting. Sebabnya nanti dalam grup-grup baru coach dah tak masuk tau. Coach cuma monitor je daripada situ. Coach akan tanya kita, kenapa apa semua. Dan nanti akan ada satu perasaan di kalangan kita yang nak belajar ni, bisikan-bisikan kan. Saya nak belajar dengan coach, kenapa saya mesti belajar dengan April? Kenapa saya mesti belajar dengan Mona? Kenapa saya mesti belajar dengan Linda? Saya nak coach yang ajarkan. Ada bisikan-bisikan macam tu. So disebabkan macam kami pun tak layak untuk mengajar sebenarnya. Tapi kita cuma share apa yang kita dah buat daripada 1, 2, 3 grup yang awal. Kita just sharekan balik apa yang coach ajar dekat kita. Satu-satu kita akan ni. Cumanya betulkan balik, buka balik hati. Kita nak kerana apa? Niat kita kerana apa? Untuk nak impress orang ke? Untuk nak impress coach ke? Ataupun islillahi ta'ala. Kalau kita buat untuk lillahi ta'ala, kita tak tengok pun siapa yang share dekat kita. Tapi kita ambil apa yang baik tu. Kan? Sebab saya kena cakap macam tu. Sebab saya masih sedih dengan grup nombor 5. Yang sangat-sangat saya tak nampak dekat situ. Saya tak nampak apa. Dalam ni ada Ustazah Mariam. Yang saya perasan lah. Ada Ustazah Mariam, ada Ijab. Sampai coach sangat sedih lah dengan grup nombor 5 tu. Coach sangat sedih. Tanya coach Liz. Sampai coach tanya, apa salah ya? Apa salah? Tapi last kali coach kata, okay April, kita kena berlapang dada. Kalau Allah nak bagi benda tu rezeki, Allah akan bagi dekat orang tu. Kalau Allah tak bagi dan macam tu lah hasil dia macam tu. So first, nak masuk, betulkan balik niat. Betulkan niat. Sentiasa betulkan niat. Kerana apa? Itu je lah. Sebab sebenarnya bukan... Tahniah April. Ini contoh ketua darjah yang terbaik. Tapi sebab kita dah dapat benda tu. So kita macam kenapa aku dapat, kenapa orang lain tak dapat? Nak sama-sama kan? Itu adalah hidayah tu Allah yang bagi. So kita ni sebagai penyampai je. Kena redha, belum sampai waktu dia lah yang sebenarnya. Ya betul. Yang penting kita saling support dan mendoakan insyaAllah. Dan satu penting kita bergerak berjemaah tu, itu kekuatan. Itu kekuatan betul. Tak boleh keluar sebab kita kalau seorang-seorang rasa kalau senyap-senyap krik-krik tu jangan cepat seorang-seorang. Kena reach out cepat-cepat. Betul. Seorang-seorang nanti ke lautan dalam. Kadang-kadang kami pun ada juga waktu yang kita tak sempat kan, tapi ada kawan support, ada kawan yang bantu. Kat situ lah dalam tip tu sebenarnya. Sebab kita akan leave out lah dalam grup student Tauhid. Siapa yang belum berada dalam grup tersebut, boleh PM saya, boleh PM Kak Fiza, boleh PM Aini juga, boleh PM Liz, ramai yang admin kat situ. Siapa yang bawa dalam ni boleh lah bagi, sebab ni pun dah dapat dah yang meminang ni nak masuk dalam grup tu. Kita pun tak perasan ni orang tak ada kan, Masya Allah. Okay, siapa yang bawa tu just bagi tahu je, nanti kita masukkan dalam grup student. InsyaAllah ya. Okay. Terima kasih semua. Itu saja. Terima pada Faz. Terima kasih. Okay. Aduh.